Assalamualaikum, salam hormat bersulagi menerusi inklusif. Saya Wan Syarina. Anda sedang menonton siaran TV1. Dan kalau biasanya kita menyentuh tentang sains dan teknologi, mungkin antara wawasannya ialah untuk mensainskan dan menteknologikan rakyat. Tapi kali ini mesti datang dengan visi untuk merakyatkan sains dan teknologi. Ini antara yang disebut oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang akan meraihkan ulang tahun pertama sebagai menteri pada portfolio itu pada September, dan bersama-sama kita lah Datuk Seri Dr. Adham Baba. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Baik, mungkin pertama sekali kita ingin mendapatkan pemahaman berkenaan dengan usaha yang Datuk Seri initiate untuk merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. Apa yang perlu kita faham tentang itu? Ya, merakyatkan sains dan menginsankan teknologi merupakan salah satu daripada apa yang kita lihat sebagai aspirasi keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi penjajaran aspirasi keluarga Malaysia ini bertepatan sekiranya kita merakyatkan perkara yang dibawa kepada mereka. Jadi merakyatkan sains ini merupakan salah satu agenda yang termasuk dalam penjajaran keluarga Malaysia, iaitu melibatkan keterangkuman inklusif, kedua kebersamaan dan kesyukuran. Dan dia dipadukkan dengan menginsankan teknologi supaya kita tahu dalam kehidupan seharian kita tidak boleh lari daripada terlibat dalam teknologi. Untuk itu kita mengilhamkan tema merakyatkan sains dan menginsankan teknologi dalam kehidupan. Dan ia mestilah balik kepada rakyat. Untuk itu, kita sebenarnya ingin memacu apa yang telah termaktub dalam Dasar Sains Teknologi Inovasi Negara 2021-2030, di mana pada peringkat akhir nanti kita akan menjadi high-tech nation pada 2030. Jadi dengan ada Dasar Sains Teknologi Inovasi ini yang digabungkan dengan beberapa dasar daripada kementerian-kementerian lain supaya dia dilihat sebagai pemacu kepada peningkatan ekonomi. Dan untuk menjalankan dasar ini, dia perlu ada enabler, perlu ada pemacu ataupun pendaya upaya. Dan pendaya upaya ini kita laksanakan melalui konsep MY STIE 1010, iaitu My Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi 1010. Yang mana 10 yang kita sebut di atas tu ialah economic driver ataupun pemacu ekonomi, dan 10 itu merupakan teknologi driver. Dan teknologi yang disebut sebagai teknologi driver itu antaranya ialah seperti teknologi sensor, teknologi blockchain, teknologi sistem AI yang termaju, sistem advanced material, dan juga berkaitan dengan penciptaan 3D, 4D. Dan yang terkini tentu rakyat ingin tahu ialah 5G. Ya, jadi inilah antara perkara yang disebut sebagai pembudidaya. Walaupun kita melihat balik kepada Dasar Sains Teknologi Inovasi yang mana ada 6 trust, ada 20 strategi dan 40 inisiatif. Trust yang pertama merupakan trust di mana kita kena bangunkan ekosistem sains teknologi inovasi supaya rakyat memahami perkara tersebut. Dan ini perlu disebarluaskan seberapa banyak yang boleh. Dan kita mengadakan beberapa penyelesaian bersama rakyat lah berkenaan dengan apa yang telah kita sebutkan. Dan melalui trust pertama, iaitu pembangunan ekosistem, kita perlu bangunkan beberapa plan hala tuju. Dan plan hala tuju yang perlu kita laksanakan sama ada telah berada dalam kehidupan kita seharian ataupun yang baru. Antara plan hala tuju yang hari ini dilihat sebagai penting untuk memacu perkembangan teknologi ialah bidang kesihatan, iaitu plan hala tuju pembangunan vaksin. Plan-plan lain seperti plan nanoteknologi, plan blockchain, plan artificial intelligence, dan juga plan yang berkaitan dengan pengomersialan, pembangunan dan penyelidikan serta penyelidikan, pembangunan dan pengomersialan, plan hala tuju. Selain pada dasar yang berkaitan dengan sains teknologi inovasi, kita juga ada dasar yang berkaitan related kepada plan hala tuju tersebut seperti dasar angkasa Malaysia, yang mana kita tahu pada 22 bulan ini MISAT akan melancarkan MISAT 3D, iaitu satelit komunikasi untuk negara kita. Jadi dengan adanya pemboleh daya melalui plan hala tuju ini, kita yakin
merakyatkan sains itu merupakan salah satu agenda besar negara. Jadi sempena kita menyahut suruhan negara atau kerajaan berkaitan dengan bagaimana kita menginsankan teknologi, kita mesti fikir ke hadapan bahawa teknologi yang terkini perlu dikuasai. Dan penguasaan ilmu berkaitan teknologi ini penting kerana kita rujuk kepada ekonomi terbaru. Kita lihat kepada perkembangan sihat beberapa tokoh-tokoh teknologi yang sangat terkenal seperti Bill Gates yang mengasaskan Microsoft, teknologi Microsoft, seperti Steve Jobs yang mengasaskan Apple, dan Jack Ma sendiri mengasaskan aplikasi e-commerce, dan juga Mark Zuckerberg yang mengasaskan teknologi yang berkaitan dengan internet. Dan juga yang terkini Elon Musk, teknologi berkaitan dengan satelit dan juga angkasa. Jadi kalau kita mau melihat menginsankan teknologi, ia perlu dekat dengan rakyat. Dan rakyat perlu menguasai teknologi untuk memastikan bahawa bukan sahaja kita dapat mendekatkan sains dengan rakyat, tetapi pembangunan ekonomi tersebut dapat kita laksana sebaik mungkin dalam agenda atau tema menginsankan teknologi ini. Datuk Seri menyebut satu kerangka yang saya kira sangat besar dan sangat luas, dan tentu saja cabaran untuk mencapai apa yang disasarkan menerusi wawasan ini, menerusi hala tuju ini juga besar, datang bersama-sama dengan impian kita. Dan kalau kita menyentuh nama-nama seperti Bill Gates sebagainya, Microsoft itu sendiri pun sudah hampir separuh abad usianya. Tapi di tempat kita, adakah kita sudah punya sesuatu yang kita boleh banggakan seperti mana mereka berbangga dengan Microsoft mereka? Sedangkan wawasan sains teknologi ini pun sudah cukup lama di negara kita. Ya, kita sebut penggunaan dengan perkara yang sama ada dia teknologi disruptif ataupun teknologi yang konstruktif. Kebanyakan teknologi merupakan teknologi disruptif. Jadi kita mengadakan beberapa program, inisiatif yang kita boleh bawa seperti program My Hackathon. My Hackathon ni ialah jalan penyelesaian bagaimana teknologi yang sebelum ini kita dapati bersama dengan kita boleh ditambah baik. Dengan adanya jalan penyelesaian My Hackathon, innovator ataupun pencipta dapat mengemukakan cetusan idea, dibawa kepada pitching ataupun kepada bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah, dan ada dana yang kita keluarkan untuk mereka perbaiki teknologi disruptif. Kedua ialah inisiatif membawa PKS ke Dubai Expo yang telah pun kita berjaya laksanakan bermula pada Oktober tahun 2021 hinggalah Mac tahun 2022, di mana 400 PKS berlandaskan teknologi inovasi dipamerkan di Dubai Expo 2020. Dan ini membawa kepada bagaimana kita bukan saja mempamerkan kehebatan cetusan inovasi dan teknologi kita, tetapi kita juga dapat mengambil usaha sama dengan pihak yang disebutkan tadi. Dan melalui usaha Dubai Expo 2020 ini, bukan sahaja kita dapat memaklumkan kepada dunia bahawa we have a right teknologi untuk mereka gunakan sama. Di samping kita melaksanakan apa yang dipanggil kolaborasi. Dunia teknologi sekarang dia perlukan banyak kolaborasi, transfer of teknologi, memberi teknologi dan juga penyertaan mereka di pasaran dunia. Dan kita juga telah melawat satu Akademi Sajarah di UAE masa Expo Dubai 2020. Saya telah melawat Akademi Sajarah di mana mereka membina Makers Lab. Makers Lab ni di mana seawal anak-anak muda masuk ke dalam Makers Lab untuk mencipta, menginovasi, dan saya lihat kanak-kanak sekolah datang ke situ untuk mereka galakkan supaya teknologi yang dahulu kita panggil disruptif boleh kita perbaiki. Dan di negara kita, kita juga melalui Meranti sebagai enabler, kita bina Makers Lab kita yang pertama dalam negara dan akan bermula fully operated bulan November tahun 2022 ini. Proses ini telah kita mulakan dengan beberapa produk seperti 3D printer. Dan kita ada produk seperti laser cutting dan juga menyusun semula berkaitan dengan pembangunan drone. Jadi antara teknologi terkini yang perlu kita hubung kaitkan dengan apa yang saya kita sebut, teknologi ini selalu akan berubah, evolusi kepada teknologi baru.
Okey. Dan difahamkan kita juga telah ada Yayasan Inovasi sejak sekian lama di bawah MOSTI yang juga fungsinya untuk melahirkan lebih ramai inovator dalam kalangan kita. Kalau saya tidak silap, tahun lepas Datuk Seri menyebut tahun ini disasarkan untuk Yayasan Inovasi mungkin melahirkan lebih 1,000 inovator perintis untuk 2022. Bagaimana dengan mungkin perkembangan Yayasan Inovasi sendiri dan juga apa yang telah pun kita dapat sebagai outcome daripada visi yang telah sekian lama ini? Ya, benar. Dalam kita merangka pembangunan teknologi, kita perlu lihat bagaimana kita boleh mengaruskan perdana sains teknologi di peringkat akar umbi. Sebab tu kita libatkan Yayasan Inovasi Malaysia. Yayasan Inovasi Malaysia ini mempunyai tumpuan kepada pembangunan inovasi tempatan di lokal, peringkat lokal, peringkat tempatan. Kita mahu merakyatkan sains. Jadi kita buka apa yang dipanggil ruang reka di beberapa negeri, antaranya Negeri Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor sendiri. Kita berhajat untuk membuka lebih banyak ruang reka ini, dipanggil ruang reka Sains Teknologi Inovasi Ekonomi STIE, di mana penduduk tempatan akan ada akses kepada sains dan teknologi lebih dekat. Dan di situlah selama ini apabila mereka mempunyai penciptaan yang tidak pernah dikaitkan dengan sains. Contoh, mereka ada teknologi herba tempatan. Okey. Ya, mungkin di peringkat penduduk yang dikatakan sebagai penduduk orang asli. Mereka ada pokok yang dipanggil lemuju. Boleh dikaitkan dengan pembangunan kandis untuk dikaitkan dengan rawatan penyakit batuk. Jadi kita boleh kaitkan sains tu di akar umbi dengan sains dan teknologi di ruang reka tersebut. Melalui ruang reka ini, YIMS akan menggunakan dana yang membantu mereka. Kalau mereka berjaya mengemukakan proof of concept dalam pembangunan inovasi mereka, kita boleh mengeluarkan sehingga RM300,000 untuk membangunkan produk-produk. Dan produk ini boleh kita jadikan sebagai asas kepada pembesaran teknologi ke arah pengomersialan. Inilah cara kita mendekatkan sains dengan peringkat akar umbi dengan membangunkan ruang reka STIE di beberapa kawasan. Dan seperti mana kita berhajat, kita ingin membuka lebih banyak ruang reka STIE di beberapa negeri lain dalam masa yang terdekat, dan insya-Allah kita dapat mencari pencetus idea, pencipta di peringkat akar umbi, terutama sekali menyelesaikan masalah mereka yang berada di bawah B40 dan juga mereka yang berada di akar umbi sendiri. Tak kiralah mereka pelajar ke pakcik-makcik ke ataupun mereka yang ada pengalaman dalam sains, tetapi tak dapat akses kepada macam mana kita boleh naikkan nilai sesuatu produk tersebut. Mungkin ini yang boleh kita samakan sebagai melentur bulu dari rebung. Rebung itu di peringkat akar umbi. Cuma cabarannya ialah engagement dengan mereka, kerana kadang-kadang kita melentur masa mereka rebung, tapi bila mereka dah jadi buluh, kita biarkan mereka pergi melulu ke mana-mana dan setengah-setengahnya hilang terus dari radar, kerana kita jarang mendengar inovator-inovator Malaysia mencipta sesuatu yang membanggakan di peringkat antarabangsa dan kemudiannya dikomersialkan dengan jayanya. Adakah kementerian berdepan dengan cabaran juga pada peringkat pengkomersialan ini dan dengan kerjasama mungkin institusi swasta yang sepatutnya boleh membantu? Ya, kita selalu melihat bagaimana kita cuba menghalang valley of death. Dalam satu inovasi tersebut ada peringkat permulaan. Level teknologi mana yang mereka perlu diketengahkan. Dan sebelum mereka pergi ke pengomersialan, mereka akan sedaya upaya untuk dibangunkan supaya kos-kos untuk mereka didanakan ataupun kos-kos untuk pendidikan atau bimbingan terhadap penambahbaikan inovasi mereka itu dapat dikomersialkan. Jadi usaha kita tidak terhenti di peringkat kerajaan saja, tetapi kita kerjasama collaboratively dengan researcher. Kita ada program nama RISE, RISE, iaitu Researcher Industry Scientific Exchange, di mana kerajaan berhajat supaya dulu kalau melihat kepada fundamental research,
hari ini kita kena banyakkan berkaitan dengan experimental research. Dan experimental research ni tentu sekali melibatkan researcher. Researcher ini datang daripada pusat penelitian tinggi, daripada agensi yang sedia ada dan juga mereka yang dalam industri swasta. Dan bila kita telah kaitkan mereka ini, collaborative effort mesti ada. Kita panggil triple helix ke quadruple helix, iaitu mesti ada kerajaan, mesti ada entrepreneur, mesti ada funder dan mesti ada yang dipanggil akademia. Jadi bila collaboratively berlaku perkara ini, maka kita dapat bangunkan cetusan inovasi tersebut ke arah apa yang kita hajatkan, iaitu boleh dikomersialkan dan digunakan. Jadi matching of apa yang diperlukan sekarang dengan apa yang perlu diberi keutamaan sangat penting. Jadi mesti merancang supaya kita ada program-program yang dikaitkan dengan bagaimana produk ini akhirnya demand ada. Dan demand tersebut perlu dilihat di peringkat dunia. Dan mesti melancarkan apa yang dipanggil Malaysian Commercialization Years. Telah bermula sejak beberapa tahun yang lepas, di mana produk-produk yang boleh dikomersialkan di peringkat antarabangsa melalui MCY, Malaysian Commercialization Years, yang pada hari ini terbukti ada beberapa produk yang boleh diketengahkan di peringkat dunia. Dan antara kejayaan besar kita, tentu sekali saya dah sebut banyak kali, ada satu syarikat yang berkaitan dengan drone. Jadi menduduki tempat pertama dalam sektor perkhidmatan drone di peringkat antarabangsa. Dan kita mengharap untuk mendengar lebih banyak lagi nama-nama jenama dari Malaysia yang boleh orang kata mengaum di peringkat antarabangsa. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami untuk slot pertama inklusif waktu ini, dan kabarnya akan ada banyak lagi yang boleh kita kongsikan, terutamanya berkenaan dengan krisis makanan yang dihadapi dunia, yang bagaimana sains, teknologi dan inovasi di negara kita boleh juga membantu.